Ini dapatlah kita sama-sama berkumpul di dalam platform Google Meet ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, untuk sama-sama kita duduk mendengar satu perkongsian yang mana pada pagi tadi kita telah selesai bersolat subuh secara berjamaah, alhamdulillah. Dan kita perlulah zahirkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala lagi dan lagi. Kerana apabila kita membuka mata kita pada pagi tadi, bangun saja daripada tidur, Allah telah memberikan semula nikmat yang telah Allah berikan pinjam pada semalam. Dengan apabila kita bangun, kita dapat kembali hidup pada hari yang baharu. Bila kita buka mata, kita dapat melihat. Kita bangun daripada tempat kita tidur, kita dapat berjalan. Kita dapat memegang, kita dapat mengambil wuduk, mandi dan sebagainya, dan seterusnya. Kita telah melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah dan seterusnya. Dapatlah kita bersama-sama pada pagi ini untuk satu majlis ilmu, yang mana perkongsian ini adalah sedikit sahaja perkongsian, yang mungkin ada banyak lagi perkongsian-perkongsian yang lebih bermanfaat, yang lebih bermakna untuk kita, yang perlu kita cari, yang perlu kita gali lagi dari sehari ke sehari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya ingin membawakan, izinkan saya membawakan satu tajuk seperti yang telah dipaparkan pada skrin tuan-tuan dan puan-puan itu, iaitu berkaitan dengan air sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya nak membawa kita kepada bagaimana kita nak melihat kepada hubungan kita manusia ini dengan alam sekitar, kan? Manusia ini dengan alam sekitar. Dan bila kita sebut tentang manusia dan alam sekitar ini, memang tidak lari jauh. Manusia dan alam sekitar ini mempunyai satu hubungan yang sangat rapat. Kerana apa? Kerana manusia ini dijadikan daripada unsur-unsur alam, daripada unsur alam, dan akhirnya manusia ini juga akan dikembalikan kepada alam itu sendiri, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan penerangan, dalam surah Nuh, iaitu surah yang ke-71, bermula daripada ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Yang bermaksud, demi Allah telah menumbuhkan kamu, dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup dari benda-benda yang berasal dari bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Dan kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Okey, surah An-Nuh ataupun surah Nuh daripada ayat 17 hingga ayat 18. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan dalam Al-Quran bahawa manusia ini asalnya kejadiannya daripada tanah. Tanah ini adalah daripada unsur-unsur alam, unsur-unsur alam. Dan apabila manusia ini telah hidup di bumi dan sebagainya, membesar dan sehingganya mencapai umur tua, maka pada satu ketika nanti mungkin dia akan kembali ke dalam tanah, iaitu dia meninggalkan alam dunia. Bahkan ada yang tak sampai pun umur tua pun dia dah kembali ke alam akhirat ataupun alam barzah, alam kubur. Jadi ini adalah satu dalil, daripada banyak lagi dalil. Cuma saya bawakan satu ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama hayati bagaimana unsur-unsur alam ini berkait dengan manusia. Dan selepas itu ada lagi unsur-unsur lain selain daripada tanah. Contohnya unsur-unsur air. Unsur air juga mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan manusia. Kerana apa? Kerana air ini memang sangat penting. Kita perlukan dalam kehidupan kita seharian. Kita bangun pagi, kita minum air biasanya. Okey?
Dan dalam satu hari itu kalau kita tak dapat air, kita boleh rasalah macam mana kita haus tu kan. Kalau kita contohnya kalau kita rentas desa, berlari, bersenam ataupun membuat aktiviti-aktiviti rekreasi, yang paling utama itu adalah air kan. Contohnya kalau kita lepas merentas desa, kita nak cari air tu, kita tak cari makanan kan. Kita tak cari nasi lemak ke, roti canai ke, pisang goreng ke, tak, kita cari air kan. Sebab air ini memang sangat diperlukan oleh tubuh badan. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan dalam satu ayat yang lain bahawa air ini ataupun alam sekitar ini, dia adalah merupakan asal daripada kejadian benda hidup. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Nampak? Dari sini Allah telah sebut bahawa setiap benda hidup dalam bumi ini ataupun dalam dunia ini adalah berasal dari air. Ini satu dalil yang mengukuhkan bahawa kalau kita lihat melalui pembacaan saya kajian-kajian saintifik yang telah dilaksanakan oleh para saintis baru sahaja membuktikan bahawa setiap benda hidup dalam bumi ini berasal daripada air pada akhir kurun ke ataupun pada akhir kurun ke-19 ataupun awal kurun ke-20. Begitu. Para saintis baru saja mendapat pembuktian. Okey. Tetapi kalau kita lihat, inilah nak menunjukkan bahawa mukjizat Al-Quran itu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dah nyatakan dalam Al-Quran bahawa setiap benda hidup itu adalah berasal dari air. Okey. Baik, ini yang pertama. Yang kedua. Seterusnya Allah sebut juga dalam surah yang lain, An-Nur ayat ke-45, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air. Maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya, dan sebahagian di antaranya berjalan dengan 2 kaki, dan sebahagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa saja yang ia kendaki selain dari yang tersebut kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap sesuatu. Ini satu lagi dalil yang menyatakan bahawa asal kejadian haiwan yang berasal dari air. Okey? Nampak? Jadi untuk hari ini saya akan memfokuskan kepada satu elemen alam sekitar. Saya tak nak cerita secara umum, saya nak fokuskan kepada satu, iaitu air. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, rajah yang saya tunjukkan di sini, kita boleh dapati bahawa antara manusia, haiwan dan tumbuhan ini saling memerlukan antara satu sama lain. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, tumbuh-tumbuhan ni menghasilkan gas oksigen. Okey, dia menghasilkan gas oksigen melalui proses fotosintesis. Dan oksigen ini akan digunakan oleh haiwan dan juga manusia. Okey, haiwan dan manusia akan menggunakan oksigen. Dalam masa yang sama, haiwan dan manusia akan membebaskan karbon dioksida, dan karbon dioksida itu akan digunakan semula oleh tumbuh-tumbuhan untuk menjalani proses fotosintesis, dan proses ini akan berlaku. Kitaran ini akan berlaku. Ini yang dipanggilkan kitaran oksigen ataupun kitaran karbon. Baik. Dan kalau kita lihat di sini, hubungan ini saling
berkait dan saling seimbang. Dan apa jadi kalau salah satunya bermasalah? Contoh, apabila berlakunya penebangan hutan secara berleluasa, apabila berlakunya kemusnahan alam sekitar, okey, maka keseimbangan ini akan terganggu. Okey, begitu juga apabila haiwan-haiwan ini ini kalau kita lihat dari segi sudut yang lain, apabila kitaran makanan, ataupun kita sebut contoh, saya bagi contohlah, katalah dalam satu ekosistem, okey, dia ada haiwan pemangsa dan mangsa. Okey, haiwan pemangsa dan mangsa. Kalau kita lihat contoh singa ini makan rusa, contoh kan. Kalau kita lihat dalam kaca televisyen dan sebagainya, seolah-olah nampak kejam, atau seolah-olahnya menampakkan kesian kepada rusa tersebut, tetapi itulah fitrahnya, kan? Itu fitrahnya. Singa itu memerlukan makanan, makanan rusa itu sebagai makanan dia. Tapi itu sebenarnya dia seimbang. Okey, dan kalau kita lihat, apabila singa makan rusa tersebut, dia tak makan sampai licin, kan? Dan apa jadi bila dah ada bangkai-bangkai, dia dah kenyang, dia tinggalkan. Bangkai-bangkai ini akan dimakan oleh haiwan-haiwan lain, haiwan pemakan bangkai, seperti dubuk ataupun seperti burung herring. Dia akan makan sehingga selesai. Dan kemudian apa lagi yang berlaku? Kalau kita boleh lihat, apabila bangkai ini, dia akan menghasilkan satu bau yang busuk, kan? Kita tak senang, kita bau busuk, tapi sebenarnya Allah ciptakan itu memang ada peranan dia, ada tujuan dia. Bau busuk itu hasil daripada tindak balas ataupun aktiviti bakteria. Okey, bakteria itu dia akan merepotkan, dia akan menguraikan bangkai tersebut. Okey, dia akan menguraikan bangkai tersebut, dan dalam masa yang sama, apabila proses penguraian itu berlaku, dia akan menghasilkan gas. Okey, gas dan menghasilkan bau yang busuk. Okey, maka akhirnya haiwan atau bangkai yang yang tak habis dimakan itu tadi, dia akan reput dan dia kembali ke dalam sistem ekosistem sebagai lama kelamaan dia akan jadi tanah, bercampur dengan tanah, dia akan kembali subur, dan pokok-pokok akan menggunakan nutrien yang ada untuk tumbuh semula. Itu saya bagi satu contoh kitaran yang mudah lah. Okey, kitaran yang mudah. Baik. Kita tengok kepada seterusnya. Okey. Baik. Manusia ini sebahagian daripada alam sekitar. Manusia ini sebahagian daripada alam sekitar. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat keharmonian alam sekitar ini perlu kita jaga. Okey. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanggungjawab kepada manusia. Kalau kita lihat haiwan, dia ada nyawa dia. Dia ada jasad, nyawa, roh dia, tetapi dia tidak ada akal. Berbeza dengan manusia, kan? Berbeza dengan manusia ini dia ada akal, dan akal ini digunakan bagi mentadbir bumi. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, penting bagi kita manusia ini menggunakan akal yang waras, menggunakan kita punya pertimbangan yang bijak untuk mengharmonikan alam sekitar ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan manusia ini dengan pelbagai kemudahan, pelbagai nikmat yang boleh digunakan untuk mencorakkan keharmonian di dalam muka bumi ataupun di atas muka bumi. Dan jadi kalau kita lihat di sini, apabila manusia ini boleh mentadbir bumi ini dengan baik, dia boleh mengawal ekosistem dan sebagainya. Kestabilan ekologi ini perlu dipertahankan. Ekosistem yang ada dalam muka bumi ini kita perlu pertahankan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat unsur-unsur seperti tanah, unsur-unsur seperti air, udara dan sebagainya, sekiranya unsur-unsur ini mengalami pencemaran, sekiranya unsur-unsur ini diganggu, maka dia akan kembali kepada manusia, dia akan menyebabkan tidak stabil hubungan ataupun kehidupan manusia di atas muka bumi. Kan? Kita ambil contoh berlakunya pencemaran udara. Satu ketika dulu, beberapa tahun, 2-3 tahun yang lepas, kan, mungkin tahun sebelum ini, kita
diuji dengan wabak COVID, tapi sebelum itu kita telah diuji dengan wabak jerebu, bukan wabak, jerebu. Kita boleh dapati bahawa jerebu itu telah mengganggu kita punya kehidupan. Okey? Dan jerebu ini telah dihasilkan ataupun berpunca daripada pembakaran yang terbuka. Dan ini yang kita boleh lihat, dan pembakaran terbuka ini berpunca pula daripada kerakusan manusia yang tamak untuk mendapat keuntungan dunia dengan memusnahkan alam sekitar. Ini yang kita kena ambil perhatian. Okey. Jadi sebagai manusia, dan kita ini sebagai sebahagian daripada alam sekitar, kita kena gunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk mentadbir bumi ini dengan sebaik-baiknya, agar apa? Agar ekosistem ini akan kembali stabil. Okey, baik. Okey, kita lihat kepada apakah kepentingan air kepada kita manusia. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, yang pertama, antaranya air ini merupakan sumber utama kehidupan makhluk di bumi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kita semua sedia maklum. Okey, kalau saya tak maklumkan pada tuan-tuan pun sedia maklum. Okey, cuba apa yang saya kongsikan ini sedikit saja. Okey, mungkin ada yang tuan-tuan dah tahu. Air ini merupakan sumber utama kehidupan makhluk di bumi. Macam saya sebut awal tadi, kita bangun pagi biasanya kita cari air. Tak tahulah tuan-tuan, ada ke orang manusia bangun pagi dia cari nasi dulu ke? Dia tak minum air dulu. Tapi kalau saya saya memang cari air dulu. Air masak, air kosong. Okey? Itu satu. Kemudian kalau kita lihat kekurangan sumber air ini, akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan pelbagai masalah di bumi. Banyak contoh. Contohnya kalau di Lembah Kelang, di negara kita lah, kita ambil konteks negara kita. Di Lembah Kelang skrap sangat dengan masalah air ini, bahawa kita dapati bahawa dia akan membawa pelbagai lagi masalah. Okey, kita nak bersuci, kita nak basuh baju, kita nak menggunakan air itu untuk perindustrian dan sebagainya. Okey, dalam kilang-kilang dia nak gunakan air. Okey, kemudian banyak memang susah. Okey, kalau orang kata tak ada elektrik itu lebih baik daripada tak ada air, kan? Macam orang sebut lah. Jadi pemeliharaan dan pemeliharaan perlu kita laksanakan. Ini kita kena laksanakan sebagai khilafah ataupun sebagai khalifah di bumi ini. Kita kena pelihara satu dan pelihara. Pelihara maksudnya apa? Pelihara ni maksudnya apa yang sedia ada ni kita pelihara dia. Okey, jangan bagi dia pupus, jangan bagi dia rosak. Itu satu. Kalau pelihara benda dah rosak, ataupun alam itu dah rosak, dah terjejas, maka kita pulihkan semula. Itu pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey, baik. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka rendamkanlah ia. Rendam lalat tu lah. Kemudian buangnya. Ini kerana salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan sebelah lagi adalah penawar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini, Nabi SAW telah nyatakan bahawa lalat itu sendiri, kalau kita ni tengok lalat ni macam lalat memang kita memang tak nak lalat ni. Tapi kalau kita masuk dalam air, Nabi suruh apa? Nabi suruh tenggelamkan. Sebab Nabi sebut sayap dia sebelah tu dia bawa penyakit, sebelah lagi tu dia bawa penawar. Kalau zaman dulu kan, tapi kita kena wajib lah percaya kan. Tapi sebenarnya dalam satu kajian, ada kajian yang telah dibuat secara saintifik tentang lalat ini. Okey, di mana sebahagian memang sayap dia satu penyakit, yang dikatakan sebahagian penyakit, satu sayap tu penyakit, satu lagi penawar. Dia sebenarnya dalam satu kajian yang dijalankan nyatakan pada lalat ini dia sebenarnya ada satu parasit. Parasit ni dia membawa patogen lah. Patogen ni apa? Patogen ini adalah penyebab penyakit. Penyebab apa? Penyebab penyakit. Baik. Jadi parasit ini dia
dia merupakan satu patogen. Dia menyebabkan penyakit. Jadi apabila parasit ini direndamkan ke dalam air, dia akan menyebabkan berlakunya satu proses sains. Kalau tuan-tuan masih ingat ataupun para pelajar masih ingat proses yang dikatakan, yang disebut sebagai osmosis. Minta maaf lah saya sebut banyak istilah sains hari ni kan. Tapi tak apa, kita berkongsi, kita nak tengok sebenarnya kita belajar sains ini bukannya sekadar suka-suka. Okey, kita nak kait dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita terlalu jumut pemikiran kita ni. Kita belajar sains ni semua benda-benda dunia. Tak boleh macam tu. Sebab saya sebut, ada guru saya sebut, sebelum saya sambung, ada guru saya sebut, dia kata Al-Quran ini dia boleh menerangkan proses-proses sains yang ada. Tetapi sains belum tentu dapat menerangkan Al-Quran. Nampak? Itu kita kena beriman lah. Macam semalam kan, semalam kita baru sambut Isra' dan Mi'raj. Bagaimana Nabi, perjalanan Nabi daripada kota Mekah, daripada Mekah ke Madinah, dan seterusnya naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, balik semula satu malam. Kalau fikir logik akal kita, memang kita tak boleh nak terima. Tetapi itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sains tak boleh nak cerita. Sains tak boleh nak terang. Tapi Al-Quran boleh terang tentang sains. Jadi contohnya, Allah sebut dah dulu, Nabi dah sebut dah dulu ni tentang lalat ni. Tetapi masa tu orang tak tahu kenapa. Tapi para sahabat dia patuh kan. Patuh, kita pun patuh, wajib patuh. Tapi pada akhir ini je, bila kajian sains tu dah dibuat, dia kata pada lalat itu ada parasit. Dan parasit ini bila ditenggelamkan ataupun lalat itu ditenggelamkan, parasit ini yang membawa patogen ini, dia sebenarnya dalam perut dia, dalam perut dia ada antigen. Apa pula antigen ni? Tadi dah sebut patogen. Ini antigen. Antigen ini adalah ataupun dia bahan yang boleh menyebabkan ataupun dia counter lah. Dia yang boleh menyembuhkan atau dia sifat dia bertentangan dengan patogen tadi. Dia lalat ni dia membawa pada kaki dia sebenarnya ada patogen kan. Tapi dalam perut parasit tu dia ada antigen. Jadi antigen ni bila direndamkan, dia akan berlakunya proses yang dikata osmosis. Air akan masuk dalam parasit tersebut dan menyebabkan dia pecah. Berlakunya kepekatan yang berbeza. Kepekatan yang berbeza, air masuk ke dalam parasit itu, sehingga banyak kemudian dia pecah. Dan pecah dia membebaskan antigen. Dan antigen ini dia akan menetralkan patogen yang ada pada lalat tersebut. Ini melalui pembacaan lah, pembacaan dan kajian yang saya baca daripada kajian-kajian saintis yang telah melaksanakan, saintis Islam lah, sebab dia tengok daripada hadis, kemudian dia cuba buat kajian. Memang ternyata pada lalat tersebut ada satu parasit, di mana parasit itu dia ada antigen. Antigen ini dia bila direndamkan di dalam air, maka air akan masuk ke dalam parasit tersebut secara osmosis. Dia akan pecahkan parasit tersebut dan seterusnya parasit itu akan melepaskan antigen, di mana antigen ini akan bertindak sebagai menetralkan patogen yang ada pada lalat tersebut. Itu secara saintifiknya. Nampak menarik lah. Tapi saya tak nak bincangkan ini dengan lebih lanjut. Itu satu. Baik, kita terus kepada seterusnya. Baik, kenapa kita perlukan air? Kenapa kita perlukan air? Ini pun soalan mudah ni kan. Soalan mudah, kata tak payah tazkirah pun boleh bagi ni. Kenapa kita perlu air? Apalah ni kena tanya soalan macam ni kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, saya cuba nak membawa kita kepada kaitan apa yang sudah Allah sebut dalam Al-Quran. Pertamanya sumber makanan dan minuman. Ni pun orang cakap nantilah untuk minuman kan. Air dah tentu untuk minuman, untuk makanan. Kalau kita boleh lihat kat sini gambar tu saya sertakan air untuk minum, makanan ialah daripada buah-buahan ini ada air. Daripada buah-buahan ini ada air, sumber air. Baik. Sebab apa? Sebab Allah telah sebut dalam satu ayat,
surah Al-Furqan ayat ke-53. Wa huwa allazi marajal bahraini haza azbun furatun wa haza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzahan wa hijran mahjura. Dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan. Yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit. Serta ia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan yang menyekat pencampuran keduanya. Nampak di sini, kalau kita lihat, kalau kita kaji dari segi sudut saintifik dia tu memang ada. Bagaimana air tawar dan air masin tidak boleh bercampur. Okey? Dia tidak bercampur. Tak adalah maksudnya air laut tu panjang, air laut tu yang banyak tidak menyebabkan air sungai itu jadi masin juga. Ataupun air sungai yang tawar itu dia jadi tawar juga, menyebabkan air laut tu jadi tawar. Tidak. Mungkin dekat muara tu mungkin air payau sikitlah, dekat muara sungai tu. Ya. Okey, tetapi dia kata menjadikan satu persempadan antara air laut dan juga air sungai. Dan Allah sebut dalam Quran, satu tawar lagi memuaskan dahaga. Okey? Sebab tu kita tengok sini, air sungai, yalah kita kata air tawar ini, dia boleh kita minum. Tetapi air laut boleh tak kita minum? Tak boleh. Kan? Tak boleh kita minum air laut tu. Kecuali air laut tu kita telah distilkan dia. Kita telah sulingkan dia jadi air tawar, boleh. Tapi air laut kita cedok, kita tersesat ataupun tersadai dekat air laut, kan? Dan dekat laut kita nak minum air, tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita minum, kita akan jadi lebih haus. Kenapa jadi lebih haus? Tu yang tadi saya sebut tadi, proses osmosis berlaku. Tak apalah, itu saya tak nak cerita tentang konsep sains kat sini. Saya cuma nak fokus kepada ni. Okey, Allah telah sebut. Okey. Baik, terus. Kemudian air hujan sebagai air minuman. Dalam surah An-Nahl ayat 10. Dialah yang menurunkan hujan dari langit, sebahagian daripadanya untuk minuman kamu, dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok tumbuh, untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak makan padanya. Allah sebut juga air hujan ini sebagai air minuman. Okey? Daripada langit turun, okey, kita minum. Yalah, air hujan masuk, turun, masuk dalam sungai atau masuk dalam tasik dan sebagainya, kita jadikan minuman. Bukan sekadar manusia, tetapi binatang-binatang ternak makan. Okey? Allah tak sebut air laut, kan, sebagai minuman, tak sebut. Okey, tak sebut air hujan. Okey, baik. Kemudian selain daripada itu, air itu digunakan juga digunakan untuk alat bersuci. Antaranya wudu, mandi. Contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 11. Ingatlah ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman dari Allah untuk menghapuskan kenyebasan kamu. Dan ingatlah ketika ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan kamu dari gangguan syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengan tapak pendirian kamu di medan perjuangan. Ini Allah sebut bagaimana kita gunakan air itu sucikan diri kita. Dalam konteks ini mungkin wuduk lah. Kita berwuduk, kita sucikan diri kita. Selain daripada mandi, kita bersihkan diri, kita berwuduk. Dalam satu surah yang lain, Al-Ma'idah ayat 6 pun sama, dalam satu ayat yang panjang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu, kedua belah tangan meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali, dan jika kamu junub, maka bersucilah dengan mandi wajib, dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, dan sapulah muka kamu, kedua belah tangan kamu dengan tanah. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, tetapi ia berkehendak membersihkan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Dua elemen kat sini, tuan-tuan. Okey, yang pertama air. Okey, di mana Allah terang kat situ kita wuduk. Bila kita wuduk tentulah dengan air. Bila kita mandi dengan air. Kan? Cuma kat situ satu lagi, kalau tidak ada air, Allah sebut kita tayamum. Dengan apa? Dengan tanah. Jadi kita fahamlah istilah di sini.
bila Allah nyatakan kita wuduk dengan air. Ataupun dia mandi dengan air. Tidaklah kita mandi dengan tanah kan. Dia tayamum dengan tanah. Okey? Nampak? Itu elemen-elemen alam sekitar yang kita fokus kepada air kan. Okey, kita terus. Saya tak takut masa. Okey, selain daripada itu, air juga Allah sebut sebagai sumber pekerjaan dan rezeki. Okey, kalau kita lihat di sini. Ini dia tuan-tuan. Tadi kita tengok fokus kepada air tawar, air sungai, air hujan kan. Tapi Allah sebut, Allah jadikan air laut itu, walaupun air laut itu tidak boleh diminum secara direct lah. Kalau kita buat penyulingan, kita boleh minum dia. Tak apa, masing-masing mungkin tahu macam mana cara dia. Allah sebut dalam satu surah An-Nahl ayat 14, wa huwallazi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahma tariyan wa tastakhriju minhu hilyah talbasunaha wa taral fulk mawahira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Okey, dan dialah yang memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup, dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu pakai, dan engkau melihat kapal-kapal belayar, dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, supaya kamu bersyukur. Nampak? Tuan-tuan, Allah jadikan laut itu, walaupun kita tak boleh minum air dia, tetapi dalam laut itu Allah berikan kepada kita pelbagai nikmat yang telah kita tak boleh kita nak fikir. Apa? Ikan lah tuan-tuan. Ikan itu kita makan. Sumber protein kepada tubuh badan kita. Okey. Selain itu ada benda-benda perhiasan. Ialah mungkin mutiara kan. Mutiara yang kita boleh pakai. Ada yang emas ke sebagainya, orang perempuan pakai. Okey. Kemudian kita boleh lihat di situ ada kapal-kapal belayar padanya. Okey. Ada kapal-kapal belayar. Maksudnya kat situ ada satu lagi fungsi air tadi. Nanti saya sentuh kat tadi saya sentuh kemudian. Okey, baik, kita terus. Ni dia. Kapal belayar. Di mana Allah kata laut ini walaupun air itu tidak boleh kita minum, tetapi dia merupakan jalan pengangkutan bagi kita. Okey. Jalan pengangkutan bagi kita. Kalau dulu kalau nak pergi Mekah ke, nak pergi mana ke, banyak guna kapal laut. Sekarang banyak kapal kontena dan sebagainya. Okey, baik. Nampak tak slide saya? Okey. Baik, seterusnya Allah sebut dalam surah Ibrahim tentang ni. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu, dan dia memberikan kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintahnya. Juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu ambil manfaat daripadanya. Nampak? Kita boleh lihat di sini bahawa Allah sebut bahawa air itu juga berperanan sebagai pengangkutan bagi manusia. Okey? Pengangkutan bagi manusia. Dan seterusnya air juga bertindak sebagai sumber tenaga. Kalau kita boleh lihat di sini, empangan gambar yang sebelah kiri itu adalah empangan hidroelektrik. Daripada empangan hidroelektrik, air yang diempang itu dia akan masuk dalam satu turbin yang menggerakkan turbin. Turbin ini akan menjana tenaga. Okey? Dan tenaga itu digunakan untuk kita dapat banyak aktiviti lah. Tenaga elektrik, kita guna komputer dan sebagainya. Kemudian gambar yang sebelah kanan tu apa tuan-tuan? Itu adalah tenaga ombak. Air laut kat Malaysia mungkin tak ada. Air laut di tengah-tengah, di negara lain ada. Air laut itu di bahagian pesisiran pantai, dia akan ada satu turbine. Turbine ini khusus untuk menggerakkan dinamo, dan dinamo ini akan digerakkan oleh arus ombak. So ombak itu akan bergerak ke pantai, memukul pantai, dia akan menggerakkan turbine. Turbine ini akan menggerakkan dinamo. Dinamo akan menghasilkan elektrik. Itu sumber tenaga. Okey. Kemudian yang terakhir kita lihat iaitu bagaimana air ini menumbuhkan tumbuhan. Kalau kita lihat di sini, tumbuh-tumbuhan yang hidup ini adalah memang sangat memerlukan air. Kan? Kita pun dalam keadaan sekarang ni musim panas. Okay, ada sekejap lah minggu lepas kan. Hujung minggu lepas tu hujan lebat. Okay, banyak tempat yang kita boleh lihat kering. Ada yang menyebabkan kebakaran secara semula jadi sebab terlalu kering.
Okey, dan sebagainya. Okey, tapi bila ada air, kita boleh lihat tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Ini ayat yang panjang dalam surah Al-Hajj ayat kelima. Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kiamat, maka perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia. Kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Okey? Kami jadikan secara yang demikian kerana kami hendak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami, dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibu yang mengandung itu apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa, dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa, dan ada pula yang dilanjutkan umur ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahui dahulu. Dan ingatlah satu bukti lagi, engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang mercuk tumbuh, dan gembur membusuklah ia, serta ia menumbuhkan berbagai jenis-jenis tanaman yang indah bermain. Surah Al-Hajj ayat yang kelima. Nampak? Allah telah sebut dalam Al-Quran bagaimana air itu berperanan penting dalam kehidupan kita. Bukan sekadar tumbuh-tumbuhan, bukan sekadar haiwan, tetapi kita sendiri manusia. Bermula daripada setitik air benih. Kan? Setitik percantuman antara sperm dan ovum. Okey, air mani. Sperm and ovum dia bercantum, dia fuse, fertilization, persenyawaan, dia membentuk zygote. Zygote berkembang jadi embrio, embrio berkembang jadi apa? Jadi fetus. Fetus itulah bayi. Dan akhirnya dikeluarkan ataupun dilahirkan ke dunia. Okey? Baik. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian pada pagi ini. Jadi sebagai kesimpulan yang kita boleh dapat daripada perkongsian saya pada pagi ini berkaitan dengan air dan kepentingan air dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi, dan mengapa kita perlu menjaga dan memelihara air ini khususnya supaya dia sentiasa terjaga untuk memastikan kelestarian alam itu terjaga dari semasa ke semasa hingga hari kiamat, insya-Allah. Dan kita boleh tahu daripada sini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan akal kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini untuk kita memelihara segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Semoga dengan akal yang kita ada itu dapat kita tadbir alam ini dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan yang wujud yang terzahir pada perkongsian pada pagi ini. Dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Jadi sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.